kasih Tuan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Sri Yang di-Pertua dan juga ahli-ahli yang berhormat Senator. Terima kasih Yang Berhormat Senator di atas soalan yang dikemukakan, di mana pendirian Kementerian Pertahanan bagi meneruskan perolehan kapal tempur pesisir pantai atau LCS ini adalah untuk memperkasakan keupayaan operasi TLDM dalam memelihara kedaulatan perairan negara dan selari dengan objektif pertahanan negara yang terkandung dalam Kertas Putih Pertahanan Negara. Oleh demikian, Kementerian Pertahanan memberi tumpuan sepenuhnya dalam melangkah ke hadapan bagi memastikan projek LCS ini dapat diteruskan semula. Selain itu, Kementerian Pertahanan bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia, khususnya Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, LTAT, khususnya pihak Bosted, telah melihat semula perancangan perolehan LCS ini bersama dengan Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Peguam Negara bagi mencari penyelesaian terbaik bagi meneruskan pembangunan projek ini. Mengenai perkembangan terbaru bagi pembinaan kapal tempur pesisir pantai ini, Kementerian sedang dalam fasa akhir untuk memutamatkan cadangan penerusan projek melalui penyediaan memorandum Jemaah Menteri yang dirancang akan dibentangkan dalam masa terdekat. Sekiranya Jemaah Menteri memutamatkan hala tuju bagi perolehan LCS ini, pihak Kementerian akan bersedia untuk memaklumkannya kepada sidang Dewan Yang Mulia ini. Berhubung tindakan mahkamah sama ada telah diambil ataupun tidak, Kementerian menyerah sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan jika terdapat salah laku dan pihak yang bertanggungjawab menyebabkan kelewatan terhadap penyiapan kapal tempur pesisir pantai ini, dan Kementerian tidak akan sesekali mempertahankan serta berkompromi dengan mana-mana pihak yang melakukan tindakan tidak bertanggungjawab dalam perihal perolehan dan pembangunan LCS ini. Berkenaan pembayaran kepada pihak syarikat pembina pula, Kementerian ingin menjelaskan bahawa pembayaran ini adalah berdasarkan kontrak yang telah termaktub. Secara ringkas, kemajuan pembayaran tidak dirangkaikan dengan peratusan kemajuan kerja, tetapi sebaliknya pembayaran adalah berdasarkan aktiviti dan kontrak untuk kesemua kapal dapat dilaksanakan. Justru kemajuan setiap kapal perlu dibayar kerana kerja telah bermula dan peralatan perlu dibeli untuk dipasang di kapal tersebut. Sebagai makluman, inventory dalam ruang penyimpanan bagi peralatan LCS ini sudah pun bernilai 1.7 bilion ringgit dan ia telah dibuktikan dalam dan dilaporkan dalam jawatankuasa kira-kira wang negara. Itu saja. Baik, Datuk Teo. Terima kasih Timbalan Menteri. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan tambahan. Saya selepas siap ni pembina kapal LCS, berapa banyak kos yang akan ditangguh bagi pembayaran penyelesaian dan kos operasi untuk setiap kapal LCS. Yang kedua, kaki tangan penyelesaian adalah warga negara atau kaki tangan teknikal asing. Tuan Sri Yang di-Pertua dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Senator yang bertanya dua persoalan. Yang pertama tentang kos. Kita tahu bahawa daripada pembangunan LCS ini secara keseluruhan 9 bilion ringgit yang diperuntukkan, kita telah membelanjakan sekitar 6 bilion ringgit. So kita ada berbaki sekitar 3 bilion ringgit. So daripada 3 bilion ringgit itu, dia cabaran kepada kita adalah bagaimana kita ingin menyiapkan sejumlah keseluruhan daripada perancangan kontrak kita. Sebab itu kita mempunyai satu tanggungjawab di mana kita harus revise balik kaedah kita membangunkan LCS itu, yang pertama. Yang kedua adalah kita harus melihat kembali bagaimana kontrak itu dilaksanakan. Sebab itu bila kita mahu membentangkan kembali kepada Jemaah Menteri, kita memang ada berbaki 3 bilion ringgit dan sedaya upaya kita akan cuba menggunakan 3 bilion ringgit bagi menyiapkan kapal yang pertama yang kita jangka boleh disiapkan pada tahun hadapan, dan begitulah juga dengan kapal kedua dan kapal seterusnya.
Adapun jumlah tambahan kos kepada pembinaan ini banyak bergantung kepada bagaimana kita mahu menyiapkan kapal pertama, kedua dan seterusnya. Ini di antara kos-kos yang terlibat. Adapun persoalan tentang teknikal, kemampuan, keupayaan kita, memang kita sebenarnya kalau kita lihat antara tujuan dan matlamat asal bagi kita membangunkan LCS ini adalah sesuai dengan keperluan kita dalam yang telah kita gariskan dalam Kertas Putih Pertahanan, di mana kita mahu membangunkan teknologi pertahanan negara. Dan kita tahu hasrat itu murni, kerana kalau kita lihat dengan apa yang kita usahakan melalui Bostad ini, memang kita tahu bahawa kepakaran tempatan itu kita gunakan. Kecuali dalam bidang-bidang yang mempunyai teknologi yang tinggi, contohnya macam enjin. Kita dah daripada 6 kapal itu, setiap kapal itu kita menggunakan 4 enjin. Dan kita pun kalau kita tengok dalam gudang kita itu, kita ada 12 enjin untuk 3 kapal. Dah ada dah di situ. Itu mungkin kita perlukan kepakaran luar. Tetapi bagi saya, model yang digunakan itu memang boleh membangunkan kemampuan, kepakaran ataupun kemampuan teknologi pertahanan negara itu sendiri. Mungkin ada kelemahannya, tetapi untuk kehadapan saya fikir adalah kita mesti memastikan bahawa apa yang telah kita belanjakan itu tidak hilang. Jadi matlamat kita di Kementerian Pertahanan adalah kita mesti menyiapkan kapal ini sedaya upaya kita dengan kemampuan kepakaran kita di samping kerjasama kita dengan pihak luar. Itu saja. Soalan tambahan. Silakan.